Biasalah macam orang kata, first bite is always a wrong bite. So kalau tak nak salah beli basikal, try orang lain punya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai. Yeah. Okey, hai, Angah di sini. InsyaAllah hari ini, pada episod kali ini, Angah nak cerita tentang 6 perkara yang kita perlu ambil berat sebelum beli sebuah basikal touring. Okey, ready? Perkara pertama tu yang anda tidak boleh terlepas pandang adalah keselesaan. Okey, apa yang saya maksudkan dengan keselesaan? Ada beberapa perkara yang perlu kita take note. Okey, yang pertama adalah seat post. Tempat duduk, ini adalah tempat yang paling penting untuk anda pilih. Salah pilih ni, alamatnya sakit punggung selama-lamanya. So, try and adjust. Setiap orang punggung berbeza, setiap orang keselesaan dia berbeza. Dan saya suggest adalah Brook. Ini adalah suggestion saya yang setelah saya guna selama 2 tahun ke 3 tahun. Brooks ni. Dan dia tahan sampai sekarang. Dan Brooks ni dibuat daripada kulit. Dan harga dia tak murah di pasaran. Alright. Okey, itu adalah seat post. Dan yang kedua adalah frame. Frame basikal ni kita kena tentukan dia punya panjang dan dia punya ketinggian. Sebab dekat market dia berbeza saiz. Okey, macam mana kita nak tentukan panjang dia? Dia punya panjang basikal ni, so kita kena check dengan kita punya lengan. Kita check dia punya panjang dia. So daripada siku kita sampai kat hujung jari ni, ini adalah yang sesuai basikal untuk kita. Okey, ini tips nombor 1 lah. Tips nombor 1. Okey. Tips yang nombor 2 adalah inseam. Daripada kaki sampai ke tanah, sampai dekat palang ni. Palang paling atas. Kalau kita selesa, dia tak cernak. Maksudnya okey. Kalau ada gap sikit lagi baguslah. Nombor 3 adalah handlebar. Pada peringkat awal, kali pertama saya gunakan drop bar. Drop bar dia susah nak kawal bila jalan tu tak rata. Bila jalan tanah merah off-road, jalan tak rata. Bila saya gunakan flat bar dan saya letakkan riser, dia lebih selesa. Bila duduk dekat seat post dan bila pegang dia lebih selesa lah. So ini pun terpulang kepada masing-masing punya keselesaan. Setiap orang berbeza. Macam isteri saya Adilah, dia gunakan butterfly. Sebab butterfly tu boleh pegang sini, boleh pegang sini, boleh pegang sini. Macam-macam position. Tapi kalau macam saya lebih selesa macam ni lah. Supaya bila saya position, bila saya duduk tu tegak. Dia bukanlah membongkok macam drop bar. Okay. Perkara nombor 2 yang anda perlu tekankan sebelum anda beli sebuah basikal touring. Nombor 2 adalah kekuatan dari segi ketahanan sebiji basikal ni. Okey, kat mana kita nak kena faham tentang ketahanan ni. Yang pertama adalah kualiti ataupun material basikal tu sendiri. Kalau yang macam ni, yang ni dia punya material dia adalah chromoly. Chromoly tu adalah adik-beradik dalam steel lah. Steel tu adalah besi dan dia tak ringan, dia berat. Touring dia tak ada basikal yang ringan. Dia kalau ringan dia mudah patah. So touring ni dia kena berat sebab satu kekuatan dan kedua adalah dia ada lajak. Okey, nombor 2 apa yang kita kena tengok adalah ni. Dekat rim dengan spoke. Rim dengan spoke ni. Sebab rim ni kena pakai double layer. Sebab kalau kita pakai V-brake, dia akan pecah crack bila-bila saja. Sebab dalam pengalaman saya pernah pecah sekali. Dan spoke ni penting. Lagi banyak spoke lagi bagus. Dan yang nombor 3 adalah rack. Rack ni kalau tengok dia punya kilo dia boleh pergi sampai ke 50 kilogram. Okay. So yang ni pun memang ada banyak jual kat pasaran. Tapi ada yang hanya 5 kilo, ada hanya 10 kilo. So tengok beban banyak mana yang anda nak bawa. Yang depan punya rack ni, ini boleh tampung dalam 30 kilo. Tapi yang rack ni saya gabungkan dengan rack biasa lah, untuk kita nak letak bag. Perkara yang nombor 3 yang anda perlu ambil tahu, kita kena pastikan basikal kita ni sesuai untuk semua jenis jalan. Okay. So macam mana kita nak tahu basikal kita ni sesuai untuk semua jenis jalan? Kita tengok jenis tayar. Okay. Tayar saya suggest untuk anda pakai jenama Schwalbe. Schwalbe tu memang majority worldwide memang orang pakai Schwalbe sebab dia tahan pancit. Tayar kalau boleh saya suggest size 26. Okey, dan seterusnya adalah handlebar. Handlebar ni kalau pakai drop bar, dia dekat off-road, dia susah nak kawal. Contoh macam road bike. Road bike dia hanya atas jalan.
Kalau macam mountain bike, dia hanya untuk hill road, untuk jalan-jalan merah. Tapi yang ni kita kalau boleh kita nak duduk lama, dan bila bukit kita boleh ada grip. So ini yang sesuai untuk saya, dan adalah dia sesuai dengan butterfly. Okey, perkara yang keempat adalah tahan lasak. Tahan lasak adalah benda yang sekecil-kecil perkara kita kena tengok dekat basikal kita ni. Alright. Perkara yang saya masukkan adalah group set lah. Dari segi gear, sprocket, kalau boleh jenama Shimano yang tahan lasak. Dan saya suggestkan boleh pakai Diore, Alivio dan sebagainya lah. Selain daripada gear adalah brake. Sistem brake yang digunakan adalah V-brake ataupun disc brake, tak kisah mana-mana, tapi pastikan yang tahan lasak. Okey, perkara yang kelima. Yang kelima adalah mudah nak cari spare part. Okey, contoh kenapa saya suggest tayar yang saiz 26. Sebab worldwide, satu dunia majoriti pakai saiz tayar 26. Mudah nak cari dekat negara-negara yang maju, mudah cari kat negara-negara yang kurang maju. Yang kedua adalah sistem gear lah. Sistem gear ni macam Shimano, mudah nak cari dekat mana-mana. Kalau kita pakai yang sistem yang canggih ni, yang pakai belting, dia tak pakai chain, itu susah kalau kita nak cari dekat luar negara. Pastikan benda yang mudah untuk kita nak cari. Dan yang ketiga adalah brake. Brake ada banyak jenis. Majority orang pakai V-brake dengan disc brake. Kenapa saya suggest pakai V-brake? Sebab dia mudah nak cari. Kat mana-mana ada jual. Kalau macam disc brake, dia punya tapak dia tu tak sama. Setiap negara tak sama. Sebab Adilah pakai disc brake dan nak cari tapak untuk brake tu susah. Okey, dan yang keenam, perkara yang penting kita kena ambil tahu adalah cari basikal yang mudah nak urus, mudah nak maintain, mudah nak dibersihkan. Okey, kalau kita tengok basikal ni adalah basikal biasa yang berada di pasaran. So nak tukar tiup mudah, nak tukar gear mudah, nak tukar brake mudah. Kalau nak tukar tiup, kita just boleh pakai quick release. Kalau kita tengok kat sini dia ada quick release. So kita mudah nak maintain, kita mudah nak buka. Okey, sedikit bonus yang saya nak ceritakan, benda-benda kecil yang nampak remeh tapi benda tu sangat penting. Okey, yang pertama adalah kalau kita tengok dekat sini, pastikan kita punya tube ni, frame kita ni ada lubang untuk nak letak rack. Ada kat sini satu, ada kat sini satu. Kalau kat depan ni dekat fork ni, kalau boleh ada banyak. Dekat sini ada satu, dekat bawah ni ada dua ataupun dan sebagainya lah. So mudah untuk kita nak letak rack. So yang kat sini pun sama. Kalau ada lubang eyelet dekat sini, dekat sini lagi bagus. Yang kat bawah ni kalau ada pun bagus juga. Untuk kita nak letak. Okey, dan seterusnya adalah tongkat. Tongkat ni adalah bonus. Tongkat bonus. Kalau ada bagus supaya kita tak payah pegang setiap masa, kita tak payah sandar dekat mana-mana. Okey, kita tengok kokpit. Kokpit ni dekat sini, ini adalah tambahan. Kalau anda nak letak lampu ataupun anda nak letak gadget semua, boleh letak sini. Dan anda boleh pasang bag, handlebar bag dekat sini. Anda boleh letak loceng, boleh letak loceng. Dan apa lagi? Dan seterusnya ini penting. Ini penting jika berlaku apa-apa. Kalau kita nak pergi toilet seorang-seorang, kita boleh kunci dekat tiang. Okey, itu saja 6 perkara yang anda kena take note. Jika ada yang tak faham, boleh komen di bawah. InsyaAllah saya akan jawab persoalan anda berdasarkan ilmu yang saya ada, berdasarkan pengalaman yang saya ada. Okey, saya ulang balik. 6 perkara yang kena take note sebelum beli sebuah basikal adalah, yang pertama adalah selesa. Dan yang nombor 2 adalah kekuatan. Dan yang ketiga adalah dia serba boleh. Dan yang nombor 4 adalah dia tahan lasak. Dan nombor 5 adalah mudah nak cari spare part. Dan yang seterusnya, yang terakhir adalah dia simple dan mudah nak uruskan. Okey, itu saja daripada saya. Saya Angah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video yang akan datang. Yeah.